Solat awabin. Macam saya pernah cerita dalam kuliah sebelum ni. Malam ni tak ada kuliah. Contoh tak ada kuliah. Malam ni cara cerita ustaz, malam ni tak ada kuliah Ustaz. Kami datang solat macam biasalah, maghrib isyak. Jadi antara maghrib isyak apa nak buat? Buatlah solat sunat awabin sampai 12 rakaat. Macam mana nak niat? Niat je lah solat sunat awabin rakaat ini Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Nak baca surah apa? Baca lah apa-apa yang ingat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa yang mudah. Kalau kita hafal takat inna a'taina, bacalah rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua inna a'taina, sampai bosan rumah kita mendengar. Apa kalau jadi imam kat rumah tak porona surah lain. Balik-balik inna a'taina, inna a'taina, inna a'taina. Hafal surah lain baru. Oi, anak kita tu tak habis. Ayalah. Malas nak layan panjang-panjang. Sekarang pendek umur. Dalam paper dah keluar. Apa punca suami pendek umur? Isteri berletik. Saya tak pernah cerita lagi dengan rumah saya benda ni. Kan? Tak pernah cerita dengan rumah saya. Pasal orang perempuan ni macam tu. Dia bila dia penat, itu beza orang lelaki orang perempuan. Orang lelaki-lelaki dia penat macam mana, susah macam mana pun dia tak cerita dengan orang. Macam saya, susah macam mana saya tak cerita rumah saya ni, yang ni kereta dah breakdown. Saya tak nak nyusahkan dia. Saya tanggung sendiri. Tiarlah macam mana pun. Hidup pun tak mati. Hidup alhamdulillah. Tiar. Alhamdulillah selamat sampai ke sini pagi. Berapa kali berhenti daripada Ipoh sampai ke Bidor. Saya ingat saya ada dekat 10 kali. Pasal dia tak tahan lama. Pas 15 minit suhu dia akan naik. Suhu dia akan naik. Lepas tu kena buka bonet. Tu kat luar tu kereta saya tengah buka bonet tu, bonet depan. Dia kata orang negeri Sembilan terpelahang je bonet kereta. Ini lah. Itu sebab bagus je. Kadang-kadang saya fikir bagus tak pakai kereta single meter. Buat segan, pada tak pakai bagus je. Tapi kereta buat segan ni dia tak laju. Dia tak boleh laju, dia perlahan je. Mana boleh laju? Kalau laju, polis dah pakai dah buat kereta problem. Kan? Yang pakai motosikal dia pompak-pompak dalam filem Piramli Turusti itu. Patutlah 4 ekor mati sekali ketika merompak National Bank of Malaysia. Pasal apa? Pakai kereta motosikal. Dr. Rusdi pakai kereta Volvo. Patut pompak pakai kereta Volvo. Dr. Rusdi pakai motosikal. Patutnya. Tapi nak gambarkan, Dr. Rusdi apa Piramli nak gambarkan kayanya doktor ketika itu boleh pakai kereta Volvo. Ketika itu doktor Melayu ni boleh dikatakan hampir tak ada. Buka klinik sendiri. Tengok, Piramli mendahului zaman dia. Dia ada seorang yang ada misi rupanya. Zaman-zaman tu mana? Tuan-tuan hidup zaman tu. Tuan-tuan boleh cari mana klinik orang Melayu, mana doktor Melayu buka klinik di bukan-bukan. Dia, kalau ada hospital, doktor Melayu ada hospital, itu pun boleh kira dengan dia mata masa tu tahun 70. Saya tak lahir masa tu. Nampak. Itu dia. Jadi kesusahan, kesukaran yang kita hadapi itu tidak menghalang diri kita daripada mengerjakan solat. Maka ganjarannya nanti apabila kita masuk ke dalam syurga Allah, kita akan masuk ke dalam syurga itu melalui pintu khas. Yang ini yang akan kita ceritakan di dalam hadis Nabi yang di bawah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu beliau telah berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Siapa yang mengeluarkan, menginfakkan dua daripada hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, nudiya min abwabil jannah,
dia akan disuruh daripada pintu-pintu syurga. Nabi kata 2 je cukup, 2 pun dah jadi macam tu. Bayangkanlah tuan-tuan, bagaimanakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menginfakkan seluruh harta pada jalan Allah SWT. Macam mana agak-agaknya keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nanti ketika nak masuk ke dalam syurga. Macam mana? Habis semua. Nabi tanya, apa lagi yang tinggal kepadamu ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, yang tinggal kepada aku hanyalah Allah dan Rasul. Kita nak infak, nak beli lot wakaf, besarkan masjid pun kena duit. Kata orang Minang kena duit. Kata orang sebelah kodok pun tak nak keluar. Nak beli kitab pun malas. Nak beli kitab agama pun kira RM10 ni mahal. Dia nak peri mana boleh peri. Tak ada benda yang peri lah dunia ni tuan. Semua kena bayar. Air pun bayar. Air kalau nak air free boleh buat pergi belakang rumah sendiri lah. Semua sendiri. Tapis sendiri, proses sendiri. Ada pala air free. Oh, nak proses tu belanja ustaz kerja. Pergi nak beli alat proses air semua. Tahu pun tu sebab kerajaan wujudkan lembaga air. Jadi biar kerajaan yang uruskan tentang memproses air untuk jadi air bersih, boleh disalurkan ke umum makhluk. Jadi kita bayarlah sikit. Takkan tak bayarlah sikit. Kan? Ya, sebagai kita kata orang untuk menampung belanja kos memproduksi air. Banyak banyak pun. Kan? Baik. Bayangkan kalau dah 2 saja harta kita belajar pada Allah pun jadi macam tu, apatah lagi kalau lebih daripada itu. Kemudian diseru daripada pintu syurga, ya Abdullah, hadza khair. Diseru daripada pintu syurga, wahai hamba Allah, ini adalah yang terbaik. Hadza khair, ini adalah yang terbaik. Ada diseru, mana masuk syurga tu diseru, wahai hamba Allah, inilah yang terbaik untuk dirimu. Faman kana min ahli solat du'a min babis solat. Sesiapa yang dulunya dari kalangan ahli solat, mereka akan disuruh masuk ke dalam syurga ikut pintu solat. Dulu dia ahli solat, memang rajin sembahyang macam orang tabligh kita. Saya tengok, saya tabligh seperti itu. Sebab benda amalan-amalan sunat dia pun rajin. Solat sunat, puasa sunat, amalan sunat, makanan pun makanan sunnah. Sebelum nak makan buah-buahan dulu. Kita campur dengan mereka ni macam tu. Tengok, kalau dia tahu makanan dalam tu mesti ada buah-buahan sekali. Dan bila makan tu dia makan buah-buahan dulu. Lepas tu dia duduk macam mana Nabi duduk ketika makan. Nabi duduk ketika makan, lutut Nabi yang kanan ni akan rapat ke dada Nabi. Dia bukan duduk berselang. Mereka buat. Duduk macam mana yang Nabi, cara Nabi duduk. Masya Allah, hebat. Ada garam pula. Ada garam letak tepi. Guna dia kalau-kalau lah tahu. Orang yang masak tu masak dia tahu, tak berapa masin, tak berapa rasa. Garam tu ada, campur sikit garam tu kan. Apa guna dia? Nak ajar supaya tidak mengumpat makanan. Sebab Nabi SAW tak pernah mengumpat tentang makanan. Nabi SAW kata, kalau kamu tak suka makanan tu, jangan jamak.